Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Zultakif ICT. Hari ini kita akan membina satu sistem bajet di mana semua perkakasan yang digunakan ialah perkakasan terpakai. Prosesor yang digunakan ialah AMD A10 5800K, mempunyai 4 core dan 4 thread, berkelajuan 3.8 GHz dan boost sehingga 4.2 GHz. Grafik card ialah dari Asus AMD Radeon HD 7770 DCT 1GB. CPU cooler ialah dari Cooler Master Hyper H411R. SSD dari Verbatim bersaiz 120GB. RAM sebanyak 16GB, DDR3 1600MHz, 4GB setiap keping. Motherboard ialah dari MSI FM2 A85XA G65, menggunakan soket FM2, mempunyai butang onboard untuk power, reset dan OC. Casing yang digunakan ialah dari Cooler Master, iaitu Cooler Master Centurion, mempunyai banyak slot untuk kipas, AIO, radiator, menyokong saiz motherboard sehingga ATX. Pemasangan dimulakan dengan prosesor pada motherboard. Sediakan soket dengan menaikkan level. Letakkan CPU perlahan-lahan di atas soket dengan berpandukan segitiga pada CPU dan juga pada soket. Turunkan semula level untuk memastikan CPU tetap kedudukannya di dalam soket. Setup ini menggunakan third party CPU cooler iaitu H411R dari Cooler Master. Cooler ini memerlukan bracket khas yang perlu diletakkan pada bahagian belakang motherboard. Letakkan sedikit thermal paste untuk memastikan sentuhan yang paling maksimum di antara heatsink dan CPU. Terdapat pelbagai cara, material, kuantiti dan jenis thermal paste yang ada. Walau bagaimanapun, tujuan penggunaan thermal paste ini adalah sama. Letakkan CPU cooler heatsink perlahan-lahan di atas CPU. Pastikan 4 skru yang ada pada heatsink selari dengan 4 lubang skru pada bracket pada motherboard. Ketatkan skru beberapa pusingan untuk setiap skru pada satu-satu masa. Pastikan menggunakan corak silang di antara skru untuk memastikan tekanan yang seimbang di antara heatsink dan setiap sudut CPU. Pasang RAM pada slot RAM. Selarikan takuk pada RAM dan pada slot. Tekan pada kedua-dua hujung RAM sehingga klip di tepi slot RAM masuk ke tempatnya. Pasang kipas CPU cooler. Pastikan kabel kuasa kipas tersebut dipasang pada soket yang biasanya dilabelkan sebagai CPU fan pada motherboard. Pasang I/O shield pada casing di bahagian ini. Pasang I/O shield dari bahagian dalam casing. Pemasangan yang betul memastikan I/O shield ini tidak tertanggal semasa memasang motherboard. Motherboard dipasang di dalam casing pada kaki tapak ini. Bilangan kaki tapak bergantung kepada bilangan lubang skru casing pada motherboard. Pasang motherboard dengan meletakkannya dengan berhati-hati di dalam casing.
pastikan semua I/O motherboard selari dengan I/O shield yang telah dipasang tadi. Pasang skru untuk menetapkan kedudukan motherboard di dalam casing bergantung kepada saiz motherboard. Untuk board ATX MSI ini 9 skru diperlukan. Casing ini mempunyai bracket khas untuk setiap media storan yang digunakan. SSD akan dipasang pada bracket ini. Terdapat 4 skru yang mengikat SSD. Slot in bracket tersebut pada bahagian storan pada casing. Masukkan power supply ke dalam casing. Pastikan kipas exhaust PSU menghadap ke bawah bahagian casing. Pasangkan 4 skru untuk menetapkan kedudukan PSU tersebut. Buat sedikit pengurusan kabel pada bahagian dalam casing untuk memudahkan pemasangan perkakasan yang seterusnya. Casing ini mempunyai sedikit ruang di bahagian belakang untuk memudahkan pengurusan kabel. Terdapat banyak lubang-lubang yang boleh digunakan untuk pengurusan kabel. Pasang front I/O connector pada motherboard. Penyambung-penyambung ini ialah audio, USB 2.0 dan USB 3.0. Pasang kad grafik pada slot PCIe 16X yang paling hampir dengan CPU. Berhati-hati, terdapat klip yang memegang kad pada hujung kanan slot PCIe tersebut. Ketatkan 2 skru untuk menetapkan kedudukan kad. Pasang kabel kuasa 8 pin dan 24 pin pada motherboard. Pasang kabel kuasa 6 pin pada graphic card. Pasang kabel kuasa pada SSD. Pasang front panel connector pada motherboard. Penyambung-penyambung ini ialah butang kuasa, butang reset, LED kuasa dan LED hard disk. Pasang kabel data pada SSD. Buat pengurusan kabel pada bahagian belakang casing. Gunakan kabel tie untuk mengikat kabel. Pasang panel belakang casing. Buat pemeriksaan akhir pada semua kabel-kabel, penyambung-penyambung dan perkakasan-perkakasan yang telah dipasang. Proses boot pertama kali. Ini ialah sistem yang telah siap dipasang. Sila like jika suka video ini dan subscribe untuk video-video akan datang. Sekian, terima kasih.